Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Kami baru mendapat info penting. Ya, sebuah model baru yang akan dilancarkan tidak lama lagi oleh Pro 2. Ya, bila Pro 2 bagi model baru, sudah tentulah ia penting kepada seluruh rakyat Malaysia. Tapi seperti biasa, sebelum kami meneruskan video ini, terima kasih kepada anda yang sudah subscribe, sudah follow Mekanika Malaysia. Tapi kat luar sana ramai lagi yang tak follow. Jadi bantulah kami dengan menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Terima kasih. SUV, Sport Utility Vehicle ataupun crossover adalah trend pada masa kini. Semua pembuat kereta di dunia sudah membuat SUV, daripada sekecil-kecil Pro 2 Toyota sehingga kepada sebesar-besar, sekaya-kaya Ferrari pun dah buat SUV. Lotus pun dah buat SUV. Jadi, ya, SUV adalah permintaan yang paling dominan pada hari ini. Justru itu, kenalah buat SUV. Dah orang nak beli SUV? Pro 2 dan SUV bukanlah satu benda yang baru. Okay, mungkin generasi baru ingatkan Pro 2 first dia adalah Ativa. Bukan, itu salah. SUV pertama Pro 2, SUV ataupun crossover, ialah Pro 2 Kembara yang diasaskan daripada Daihatsu Terios. Itu adalah projek pertama SUV Pro 2. Tahun bila tu? 97 lebih kurang macam itulah. Dah lama dah Pro 2 buat SUV ni. Kemudian generasi kedua, dia keluar lagi, iaitu Pro 2 Nautica. Namun ini adalah SUV yang boleh dikatakan gagal oleh Pro 2. Yelah, Pro 2 tak biasa gagal produk-produk dia, disebabkan ada beberapa masalah yang ini kita akan ceritakan kemudian lah. Nautica ni terpaksa diimport daripada Jepun dan harga dia yang dijual pada masa itu sangatlah Yahudi sekali. Jadi sangat mahal, jadi dia tidak laku. Cuma beberapa ratus unit saja yang dijual. Kemudian Pro 2 stop. Okey, selepas beberapa tahun, ya, dia lahir dengan Ativa Pregi. Dan Ativa ini menjadi game changer bagi segmen SUV Pro 2. Bayangkan jika anda menempah Ativa pada hari ini, khususnya model AV, ia mengambil masa sekurang-kurangnya 7 ke 8 bulan untuk anda dapat kereta. Silap-silap nasib tak baik, setahun baru dapat kereta. Wah, dah macam beli Maserati. Dan hari ini, kami akan menceritakan satu lagi SUV yang bakal dikeluarkan oleh Pro 2 dan bakal menjadikan jualannya tinggi dan bakal menyebabkan orang yang booking kena tunggu lama lagi. Tantar besok lah kita boleh booking kot. Ini dia SUV terbaru Pro 2 yang dikenali sebagai Pro 2 D66B, tapi bukanlah nama D66B nama dia. Ini kod produksi dia. Okey, sebelum Ativa keluar, kami dah selidik dapat info, kami buat video dan video itu memang 99% tepat berkenaan dengan apa yang kami cuba sampaikan. Dan kali ini kami dapat info lagi tentang produk baru daripada Pro 2 ni. Jadi untuk maklumat yang kami dapat ni, kami compile semua, kami dapat 9 fakta tentang Pro 2 SUV yang paling baru D66B. Jadi, tunggu apa lagi? Tunggulah. Tunggu jap. Yang pertama, kod projek. Ia akan dikenali sebagai D66B. Okey, D bermaksud Daihatsu. Daihatsu bermaksud Pro 2. Sebenarnya model ini juga dihasilkan oleh Toyota. Ya, ada Daihatsu atau Pro 2 dan juga untuk Toyota. Tapi untuk Toyota dia dikenali sebagai kod D03B. Seperti biasa, Daihatsu dan Toyota adalah adik-beradik. Daihatsu, Pro 2, Toyota ni memang adik-beradik. Jadi satu kereta akan hasilkan dua model yang berbeza. Pelik ke? Tidak pelik tuan-tuan. Sama je. Dia macam Azza dan juga Veloz. Apa nak peliknya adik-beradik? Yang kedua, rahsia kod D66B tadi. Okey. D bermaksud platform DNGA, iaitu Daihatsu New Global Architecture. B, okey, B bermaksud platform DNGA kelas B. B bermaksud segmen B ataupun saiz B. Ia adalah saiz yang sama atau platform sama yang digunakan oleh Azza, Veloz dan juga
Vios. Okey, sebagai rekod. Dalam DNGA juga dia ada DNGA A, iaitu yang sama digunakan pada Axia. Jadi DNGA B ni adalah platform yang lebih besar daripada DNGA A Axia. Kesimpulannya, kita akan dapat menganggar saiz daripada model baru ini. Okey, wheelbase D66B ni ada pelbagai. Ia bermula daripada 2620mm sehingga 2750mm. Dia lebih besar daripada Ativa tapi lebih kecil daripada Alza. Sepatutnya saiz dia adalah in between di antara Vios dan juga Alza. So, lebih tepat lagi dia berada dalam julat wheelbase Myvi. So, dia akan ikut saiz Myvi tapi dia sebuah SUV. Dari segi dynamic handling, DNGA, TNGA memang platform baru yang jauh lebih sedap daripada model-model Pro 2 yang sebelum ini. Yang ketiga, dia akan menjadi sebuah SUV proper 5-seater, 5 tempat duduk. Setakat hari ini untuk platform ini tak ada model Daihatsu yang sedia ada dalam pasaran. Contoh terdekat yang kita boleh bayangkan, yang kita boleh bandingkan ialah Toyota Yaris, tapi Yaris SUV untuk pasaran Europe. Tapi ada satu masalah. Yaris ini dia tak gunakan DNGA, dia gunakan TNGA B. Jadi ia tidak mungkin digunakan untuk model Pro 2 D66B ini sebab Pro 2 adalah produk marhain, produk murah. TNGA platform dia lebih mahal. Cuma apa yang kami nak bagi tahu, ukuran dari segi dimension D66B ni akan jadi sebuah proper SUV 5-seater. Dia lebih besar daripada Ativa. Yang keempat, dia punya enjin. Jadi seperti biasa dalam keluarga Toyota dan juga Daihatsu, mereka akan menggunakan enjin-enjin yang proven, enjin yang terbukti, enjin yang memang bulletproof. Begitu juga Pro 2. Jadi, andaian kami, dia akan menggunakan enjin 2NR 1500cc dual VVTi dan akan digabungkan dengan transmisi dual CVT atau DCVT. Enjin apa yang dia pakai ni? Enjin yang sama pada Veloz, Alza, Myvi dan juga Vios yang baru. Berapa power dia? 105 horsepower dan 138 Nm of torque. Cukup ke? Cukup. Setakat ni belum ada lagi kedengaran orang komplain model-model Vios ke, Myvi ke, tak cukup power. Myvi tu king, boleh lari sampai 200. Tapi jangan bawa laju. Orang gila je bawa laju sampai 200 Myvi. Bahaya. Okey, sebab kereta-kereta Pro 2 ni dia ringan. Termasuklah juga SUV yang baru ni. Kami anggarkan berat D66B adalah sekitar 1000 kg sehingga maksimum pun dia buat 1170 kg. Jadi tak berat. Enjin yang tak power sangat pun okey. Jimat minyak dan juga reliable. Apa tunggu lagi? Bookinglah sekarang. Tak tahu dia nak cakap. Yang kelima, tak ada enjin turbo ke bang? Berkemungkinan ada, tapi kemungkinan dia tidak besar. Kemungkinan dia kecil, tapi tetap ada possibility, iaitu enjin 1KR VET 3 silinder, enjin 1000cc daripada Ativa Pregi. Berapa power dia? 97 horsepower saja tapi 140 Nm of torque. Kelebihan enjin dengan force induction ni, terbukti daripada dulu ialah torque dia sampai awal. Okey. Torque untuk enjin 1000cc ni dia sampai seawal 2400 RPM. Tapi kalau enjin 1.5 NA tadi, torque dia lambat sikit, 4200 RPM. Jadi ada tak enjin turbo ni? Ada kemungkinan. Tapi kalau tanya kami, kemungkinan dia kecil saja. Yang keenam, enjin hybrid tak ada bang? Okey, ini menarik. Untuk pengetahuan anda, Pro 2 memang sedang menguji enjin 1.2 liter hybrid yang berkuasa 104 horsepower dan 170 Nm of torque. Ini adalah antara enjin dengan torque tertinggi dalam keluarga Pro 2. Dan untuk pengetahuan anda, Ativa yang bukan dijual tu, yang sewa tu, yang leasing tu, ada 300 unit tu memang
datang dengan enjin ni. Dia bukan enjin pun sebenarnya, dia motor yang menggerakkan kereta tu. Enjin tu dia charge motor tu. Okey, tapi dari sudut possibility, enjin hybrid ni yang paling rendah kemungkinan akan digunakan pada D66B. Kalau tanya kami secara personal, tak mungkin digunakan. Sebab apa? Sebab model yang sedang diuji itu, ujian tu hanya akan berakhir pada tahun 2028 dan mengambil kata-kata CEO Pro 2 Datuk Zainal. Datuk Zainal ni kalau dia berucap, dia akan ulang banyak kali benda ni. Tahu tak apa? Dia memang encourage local vendor. Whatever produk yang dia nak buat dan dia nak hasilkan, dia nak encourage local vendor banyak contribute untuk produk itu. Jadi, untuk hybrid, kita memang tahu belum ada local supplier yang mampu untuk membuat hybrid ni lah, motor dia, bateri dia apa semua. Jadi, menurut fakta-fakta ini juga, jadi saya rasa hybrid ni memang tak ada dalam list untuk D66B. Sekian, terima kasih. Yang ketujuh, teknologi apa yang ada dekat D66B ni? Tidak susah untuk menjangkakan sebab Pro 2 berada di puncak teknologi automotif yang mereka boleh bagi yang biasanya hanya ada pada kereta-kereta mahal. Jadi kita boleh jangkakan yang teknologi-teknologi seperti contohnya touchscreen, Apple CarPlay, Android Auto ini akan wajib ada. Ya, sekarang pun diorang dah ada. Kemudian dari sudut keselamatan, sudah pasti mereka akan menggunakan ASA 3.0 yang mana dalam dia ada brake emergency automatic, ada pre-collision braking, ada lane departure warning, ada lane keep assist, ada ACC level 2, adaptive cruise control level 2, blind spot dan juga kamera 360 dan berkemungkinan besar ASA pada zaman nak launch ni nanti dia dah naik ke 3.5 atau 4.0. Tapi itu kami tak tahu lagi. Dan tidak dilupakan teknologi-teknologi sampingan seperti adaptive driving beam. Itu semua memang pasti ada. Jangan bimbang, Pro 2 dah tak kedekut dengan teknologi. Yang ke-8, bila akan dilancarkan? Ya, ini soalan yang menarik. Jawapan dia apa? Dengar baik-baik. Okey, kami dapat info bahawa pilot production untuk D66B atau Myvi SUV ini hanya akan bermula pada tahun hadapan. Jadi bila pilot product ada awal tahun, berkemungkinan kami rasa dia akan dilancarkan pada Jun 2024. Ini kalau ikut planning. Maksudnya kalau ikut apa yang dia rancang daripada hari ini sehingga hari pelancaran. Tapi kalaulah berlaku macam COVID ke bencana besar, kadang mungkin jadual ni akan berganjak lagi. Tapi setakat ini, ya, itu yang kami dapat info. Tak sabarlah tu, buka mudah lah tu. Buka mudah buat apa? Bukan ada keluar lagi. Yang ke-9, harga. Berapa harga dia bang? Berapa yang korang nak beli? Harga memang satu benda yang menarik untuk dibincangkan. Dan untuk pengetahuan anda, harga material barangan memang meningkat setiap tahun. Tapi kalau anda perasan, peningkatan harga kereta Pro 2 ni sangat-sangat minimum. Kalau dia naik banyak pun, teknologi dia bagi tu banyak. Pro 2 memang dia sangat mengawal harga dia. Jadi walaupun dengan harga yang semakin mahal, material tu mahal satu hal, kita ada masalah dengan currency. Ringgit kita memang semakin lemah. Jadi memang nak agak harga untuk kereta yang keluar mungkin tahun depan memang agak susah. Tapi dari segi profile produk, dari segi segmentation, model baru ini dia tak akan bertindan dengan Arus dan juga Alza. Jadi harga dia akan lagi mahal daripada Activa dan juga Alza. Jangkaan kami untuk hari ini, kami rasa harga dia sekitar 70 ke 80 ribu ringgit. Macam mana? Jadi, on tak on? Okey, itulah tadi tentang Pro 2 D66B dan 9 fakta yang kami tahu tentang SUV terbaru daripada Pro 2. Persoalan dia mungkin ramai yang tanya, bang, mahal lah bang, boleh jual ke? Laku ke? Bukan ke dah ada Activa ke? Dia macam ni tuan-tuan. Pro 2 ni, kalau dia buat kereta 3 roda sekalipun, dia tetap laku, dia tetap
laris. Sebabnya orang dah percaya pada jenama. Itu penting dia bawa jenama yang bagus. Bayangkan segmen kereta kecil dia. Ada Beza, ada Axia, ada Myvi. Fungsi, saiz, spek dah lebih kurang. Tapi orang tetap beli lagi. Apa lagi bila Perodua nak buat SUV yang memang orang tengah gila sekarang. Mahal? Mahal sebab kita tak mampu. Sebab tu kita rasa mahal. Tapi untuk orang di luar sana yang mampu beli kereta-kereta yang harga ratus-ratus ribu, kalau jual 78,000, murah lah dia rasa. Itu je sebab dia. Okey. Itulah saja video kita pada hari ini. Kepada anda luar yang mungkin baru saja menemui channel Mekanik Kalau Macam Sudi lagi raya, mereka butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Follow kami di Facebook, Instagram, TikTok dan juga semua-semualah apa yang ada